Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berita pagi kita mulakan dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di Kelantan, Terengganu dan Selangor meningkat. Di Kelantan, seramai 1,200 penduduk terjejas banjir daripada 334 keluarga berada di 18 PPS. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, sebanyak 10 PPS dibuka di Kuala Krai, manakala 8 lagi di Tanah Merah. Manakala di Terengganu, seramai 448 orang daripada 144 keluarga ditempatkan di 8 PPS di daerah Hulu Terengganu. PPS Projek Penyusunan Semula Kampung PPSK Kampung Gunung Menerong menempatkan jumlah tertinggi dengan 132 orang daripada 30 keluarga. Dan di Selangor, 106 orang penduduk terjejas daripada 35 keluarga berlindung di 2 PPS, meningkat berbanding 99 orang daripada 33 keluarga malam tadi. Kesemua penduduk berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Jaya Setia dan Balai Raya Kampung Parit Mahang di daerah Kuala Selangor. Baik, usaha mempromosi barangan Malaysia di peringkat antarabangsa dan tempatan perlu dipertingkat agar membantu merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan sendiri bahawa beliau memainkan peranan dalam mempromosi barangan Malaysia melalui pemakaian batik di peringkat antarabangsa. Esok petang saya ke Tokyo mesyuarat ASEAN. Semua 10 kepala negara ASEAN yang diundang oleh kerajaan dan Perdana Menteri Jepun. Ada satu malam, dia kata, boleh pakai coat tie rasmi atau pakaian rasmi. Jadi saya bagi nota, saya kata saya nak pakai batik Malaysia. Jadi walaupun musim sejuk, jadi saya kena pastikan pakaian dalam tu tebal lah. Sebabnya apa? Sebab saya rasa bertanggungjawab untuk promosi barang buatan Malaysia. Beliau berucap pada majlis perasmian Karnival Barangan Malaysia 2023 di Putrajaya. Perdana Menteri juga mahu jemaah menteri menunjukkan kesungguhan dalam mempromosi serta menyokong barangan Malaysia. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut maklumkan sejak menjadi Perdana Menteri, beliau menjadikan kunjungan ke gerai pada hari Jumaat sebagai acara tetap mingguan. Ia sebagai salah satu usaha mempromosi barangan Malaysia di peringkat tempatan. Sebelum solat Jumaat, saya pergi ke warung atau gerai, minum kopi tempatan atau teh dan makan di kedai-kedai tempatan. Ini satu juga cara kita promosi barang Malaysia. Saya tak terasa kurang darjat saya atau turun darjat saya kerana makan di gerai dan warung tiap minggu. Tidak terasa begitu. Saya anggap ini suatu, dan malah kopi ataupun makanan yang dihidang di warung-warung itu kadang-kadang lebih enak dari restoran 5 bintang dan lebih murah. Yang pentingnya tempatan. Jadi saya harap Skim Perubatan Madani merekodkan lebih 1 juta lawatan pesakit bagi rawatan sakit-sakit ringan percuma di klinik swasta yang berdaftar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sejak skim itu diperkenalkan pada 15 Jun lepas sehingga hari ini, rawatan sakit-sakit ringan telah diberikan kepada 785,623 pesakit melalui 2,506 klinik swasta dengan jumlah perbelanjaan keseluruhan sebanyak 62.5 juta ringgit.
Kerajaan juga telah menunjukkan komitmen yang berterusan terhadap skim ini dengan memberi peruntukan sebanyak 100 juta ringgit dalam belanjawan 2024 agar skim ini dapat diteruskan tahun hadapan. KKM dan Protect Health akan terus komited memantapkan gerak kerja dalam meningkatkan penglibatan klinik swasta di seluruh negara. Ia sekaligus memperluas akses kumpulan berpendapatan rendah kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Skim Perubatan Madani merupakan satu inisiatif kerajaan melalui KKM bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40. Organisasi media yang mempromosi keganasan dalam masyarakat dan ucapan kebencian tidak mempunyai tempat di Malaysia atau mana-mana masyarakat bertamadun. Tegas timbalan Menteri Komunikasi Teo Dee Ching, kerajaan boleh mengawal selia menjalankan kempen penguatkuasaan berdasarkan undang-undang sedia ada dan kempen pendidikan. Tambah beliau, wartawan hari ini menikmati ekosistem media yang jauh lebih mantap seperti yang dicerminkan dalam peningkatan kedudukan kebebasan akhbar antarabangsa. Bagaimanapun katanya usaha lebih besar diperlukan untuk meningkatkan lagi kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa. Teo berkata demikian pada Majlis Makan Malam Kelab Akhbar Kebangsaan NPC sempena pelancaran siri pembangunan profesional NPC di Iftar. Beliau turut melancarkan buku panduan wartawan kewartawanan mudah alih Mojo Madani terbitan Iftar hasil kerjasama antara pengamal media tempatan bersama ahli Akademi Iftar, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran dan bernama. RTM berjaya merangkul 2 kategori dalam Anugerah Media Pelancongan Perubatan 2023 MTMA. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Suhaimi Sulaiman berkata kemenangan itu merupakan satu pencapaian amat membanggakan hasil komitmen dan kesungguhan sebagai pengamal media. Ya, kali ini kita menghantar banyak pencalonan dan semuanya masuk ke peringkat akhir. Yang menang 2. Itu maksudnya kualiti kita sangat tinggi. Jadi saya sangat bangga. RTM muncul juara kategori pasukan editorial pelancongan perubatan terbaik tahunan membawa pulang trofi beserta wang tunai RM10,000. Manakala wartawan RTM Nur Maiza Musa memenangi kategori rencana pelancongan perubatan media penyiaran terbaik. Baik, kami editorial meraihkan kreativiti. Sekiranya ada laporan-laporan yang disifatkan amat kreatif, kami mengalu-alukan. Ya. Jadi editorial ni tugasnya untuk mencantikkan skrip, untuk menyemak fakta, untuk memastikan apa yang kita salurkan kepada audien tu adalah menepati dasar-dasar kerajaan yang sedia ada selama ini. Mungkin faktor usia tu tak boleh lah, kita tak boleh ambil kira. Tapi sebabkan semangat kena ada dan kena ada passion dan kena ada minat yang tinggi, komitmen kerja yang tinggi. Sebanyak 6 kategori dipertandingkan dengan penyertaan daripada pelbagai agensi berita tempatan dan luar negara. Antaranya bernama Astro Awani, Liputan 6, Channel News Asia dan The Bruneian. Baik saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi teruskan dengan edisi Sabah.